Selamat pagi kepada Miss Alia dan kawan-kawannya. Topik hari ini ialah huraikan konsep digital citizenship dalam etika penggunaan ICT. Jadual kandungan mempunyai pengenalan digital citizenship, pengenalan etika penggunaan ICT, contoh kelebihan of digital citizenship, kekurangan of digital citizenship, dan contoh digital citizenship dalam bahasa Melayu, digital citizenship bermaksud kewarganegaraan digital menghantarkan keprihatinan terhadap teknologi dan masyarakat. Kewarganegaraan digital merujuk kepada keupayaan untuk melibatkan diri secara positif, kritis, dan cekap dalam persekitaran digital menggunakan kemahiran komunikasi dan penciptaan yang berkesan untuk mengamalkan bentuk penyertaan sosial yang menghormati hak asasi manusia dan mara melalui penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Digital citizenship juga konsep kewarganegaraan digital melibatkan penggunaan ICT yang bertanggung jawab, beretika dan selamat oleh pelajar sebagai ahli masyarakat dan warga masyarakat global. Konsep yang membantu guru, pemimpin teknologi dan ibu bapa memahami apa yang patut diketahui oleh pelajar atau anak-anak atau pengguna teknologi untuk menggunakan teknologi dengan sewajarnya. Kewarganegaraan digital adalah nilai kualiti, kepaduan personality, keupayaan dan tingkah laku untuk memenuhi keperluan pembangunan pribadi dan komuniti digital keperluan pameran. Kewarganegaraan digital bermaksud kewarganegaraan dalam era internet. Yang seterusnya ialah etika penggunaan ICT. Tujuan utama ialah menghindari pengguna melakukan perkara-perkara negatif atau yang tidak sepatutnya dilakukan menerusi kemudahan teknologi yang tersedia. Teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu ICT, menimbulkan pelbagai isu sosial dan etika sambil membolehkan akses kepada maklumat dan perkhidmatan, mewujudkan peluang untuk orang ramai menyertai ekonomi pengetahuan. Sini ada 3 contoh. Yang pertama, semuanya awam. Yang kedua, segalanya dimeterai. Dan yang ketiga, tidak semuanya jujur atau benar. Contoh pertama, semuanya awam. Ini bermaksud, pastikan anda tidak masukkan segalanya di dalam laman web sosial anda sebab apa yang paparkan akan menjadi terbuka kepada awam. Yang kedua, segalanya dimeterai. Jika anda menggunakan rangkaian sosial tetapi juga menjadi orang yang tiada nama, anonymous, anda pasti akan dapat dikesan sebab jejak anda di dalam internet pasti akan meninggalkan kesan seperti tapak kaki di dalam pasir. Dan yang terakhir, tidak semuanya jujur atau benar. Anda hendaklah tahu yang bukan semua di dalam internet itu benar dan betul. Mungkin orang itu menggunakan gambar orang lain untuk Facebooknya dan juga maklumat yang dipaparkan juga palsu. Ingat, segalanya mungkin di internet. Nama saya Zishen. Sekarang saya akan meneruskan tentang kelebihan digital citizenship. Kelebihan digital citizenship yang pertama adalah masyarakat muda berada pada sebuah budaya digital yang baru, yang mana peraturan dan norma sosial terkadang belum jelas. Contohnya, mereka harus tahu tentang apa itu kewarganegaraan digital, mengembangkan rasa kepemilikan, tanggungjawab personal untuk menciptakan kebaikan dan keputusan aktif dalam dunia jaringan. Kelebihan digital citizenship yang kedua adalah menambahkan kefahaman mengenai dunia, budaya, dan peradaban melalui peluang untuk melayari laman-laman web di internet. Kelebihan yang ketiga adalah memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat muda, tetapi bukan tanpa risiko. Kita juga dapat mengurangi risiko tersebut dengan cara menolong masyarakat muda untuk mengembangkan sebuah rasa kewarganegaraan digital. Kelebihan yang terakhir adalah keamanan dalam jaringan bahawa itu termasuk kewarganegaraan digital dan dapat menolong masyarakat muda interaksi yang aman dalam dunia jaringan. Sekarang kita meneruskan tentang kekurangan digital citizenship. Kekurangan digital citizenship yang pertama adalah kurang interaksi sosial. Contohnya, e-pembelajaran adalah salah satu punca pengasingan sosial kerana anda tidak lagi melihat guru dan rakan kelas secara bersemuka. Oleh itu, interaksi menjadi sangat terhad. Terdapat kecenderungan yang semakin meningkat untuk orang ramai untuk bersosial dan berkomunikasi melalui peranti digital dan bukannya melalui hubungan kehidupan sebenar. Ini dengan mudah membawa kepada rasa terputus hubungan dan perasingan. Seterusnya, kekurangan digital citizenship yang kedua adalah memerlukan motivasi diri dan kemahiran pengurusan masa yang betul. Contohnya, anda pada asasnya bersendirian dalam e-pembelajaran. Anda perlu memotivasikan diri untuk belajar bersungguh-sungguh, mencatat nota dan mengumpul lebih banyak maklumat. Anda juga harus menguruskan masa dengan baik dengan belajar bagaimana untuk menyesuaikan diri belajar sambil melakukan perkara lain, seperti kerja rumah ataupun mendapatkan wang sampingan. Akhirnya, keselamatan data juga adalah salah satu kekurangan digital citizenship. Contohnya, teknologi digital bermakna sejumlah besar data boleh dikumpul dan disimpan. Ini boleh menjadikan maklumat pribadi mengenai individu atau organisasi. Ia boleh menjadi sangat sukar untuk memastikan data. Halo semua, saya akan menggunakan tentang bahagian contoh digital citizenship. Okey, akses digital setiap orang mempunyai hak yang sama dalam asas fasiliti ICT, iaitu belajar untuk menghargai hak semua setiap individu untuk memiliki akses teknologi ICT serta berjuang untuk mencapai keseksama
hak dan ketersediaan kemudahan untuk mengakses teknologi maklumat merupakan asas kepada konsep digital citizenship. Okay. Seiring dengan perkembangan teknologi, asas digital semakin mudah diperoleh dan cabaran terbesarnya adalah menggunakan teknologi tersebut. Okey, seterusnya komunikasi digital iaitu digital communication boleh dilakukan dalam berbagai cara dan keadaan. Perkembangan teknologi digital dalam mengubah cara dan sikap seseorang tentang komunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital tersedia di hari ini seperti email, SMS, chatting, forum dan berbagai bentuk lain yang boleh membolehkan setiap individu terus berhubung dengan individu lain dari mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang undang-undang digital, iaitu digital. Undang-undang digital menetapkan etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Maka digital perlu menyadari bahawa penyimpanan mencuri data yang akan menyebabkan kerosakan kepada hasil kerja orang lain, penyamaran identiti, pelagiat, menghadap spam, penunjukan dan penyebaran wadas adalah contoh perbuatan yang tidak beretika dan merupakan sesuatu jenayah. Malaysia telah menetapkan asas hukum dalam pembangunan ICT dengan menetapkan undang-undang sipil. Contoh-contoh undang tersebut ialah Akta Berkomunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya dan Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tanda-tanda Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teri Perubatan 1997, dan akhirnya ialah Akta Hak Cipta. Okey. Sekarang ialah contoh-contoh. Pelajar memiliki hak tanggungjawab tanpa untuk hidup, belajar dan bekerja dalam dunia digital yang saling berkaitan dan mereka bertindak dengan cara yang selamat, sah dan beretika. Petunjuk untuk bilangan ini termasuk belajar terlibat dengan tingkah laku yang positif, selamat, syah dan beretika apabila menggunakan teknologi, termasuk interaksi sosial dalam talian atau apabila menggunakan perhatian rangkaian. Dan akhirnya, belajar menunjukkan pemahaman dan menghormati hak dan kewajipan menggunakan dan berkongsi harta internet. Pemenangan kami telah menghabiskan dengan slide ini. Sekian, terima kasih.